Anak muda, mereka mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memacu pembangunan negara. Anak muda memainkan peranan penting dalam mewujudkan bangsa yang utuh dan mampu bersaing dalam dunia moden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada penerajum majlis, barisan penil hakim yang arif dan bijaksana, barisan penjaga masa yang cakna akan randiknya, seterusnya buat semua yang sudi melapangkan masa. Beri aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, nescaya akan kugoncang dunia. Itulah pepatah yang keluar dari mulut Presiden Soekarno yang jelas menunjukkan betapa pentingnya peranan anak muda dalam pembangunan sesebuah negara. Rintihan suara anak muda, bebanan gaji minimum. Itulah wadah pidato yang bakal disajikan buat santapan warga dewan hari ini. Sebelum itu, mari kita merungkai intipati pidato saya pada hari ini. Frasa anak muda didefinisikan sebagai mana-mana individu yang berusia 15 hingga 30 tahun. Frasa gaji minimum pula didefinisikan sebagai gaji pokok yang tidak termasuk apa-apa allowance ataupun bayaran lain. Gaji minimum ini merupakan satu dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi mendukung cita-cita negara untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dengan menetapkan gaji lantai bagi semua pekerja. Namun tahukah anda, penetapan gaji lantai ini bagi semua pekerja di Malaysia akan memastikan bahawa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan negara. Nasir dasar gaji minimum ini mampu menggalakkan majikan untuk meningkatkan rantaian pengeluaran dengan meningkatkan produktiviti pekerja. Persoalannya, adakah kerajaan sedar akan rintihan anak muda tentang bebanan gaji minimum? Hadirin sekalian, cetusan idea saya yang pertama, kos sara hidup tinggi di bandar tidak setara dengan nilai gaji minimum. Ketidakstabilan ekonomi yang melanda dunia menjadikan negara kita, negara Malaysia, berdepan dengan masalah peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Kenaikan kos sara hidup ini menghimpit masyarakat, apatah lagi peningkatan ini tidak selari dengan pendapatan yang diperoleh. Ramai terpaksa mengikat perut dan menghadkan perbelanjaan. Pengarah Khazanah Research Institute Dr. Muhammad Abdul Khalid berkata, kadar kenaikan gaji yang lebih kecil berbanding inflasi memburukkan lagi keadaan semasa. Gaji minimum di Malaysia sebenarnya meningkat, tapi pada kadar yang perlahan. Mengambil contoh keadaan beberapa negeri seperti di Melaka dan Pulau Pinang, kadar kenaikan menjadi sifar apabila diambil kira kadar inflasi yang melanda. Hal ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga barang keperluan dan makanan. Keadaan menjadi semakin runcing apabila ada anak muda yang mempunyai komitmen lain seperti menyara keluarga di kampung. Bayangkan kehidupan mereka yang telah kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, tapi perlu menyimpan untuk keluarga tercinta. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya untuk kita mendengar rintihan anak muda tentang bebanan gaji minimum. Sidang Dewan yang dihormati, cetusan minda saya yang kedua, unjuran kemerosotan kesihatan mental anak muda, kesan daripada bebanan hutang. Tadi kita lihat bagaimana nilai gaji minimum itu yang tidak setara dengan kos sara hidup membebankan hidup anak muda. Keadaan ini menjadi lebih sedikit serius seandainya ianya melibatkan kesihatan mental. Bayangkan kehidupan yang dibebani hutang keliling pinggang. Komitmen sewa rumah, kenderaan hendaklah dilunaskan setiap bulan. Pepatah Melayu ada mengatakan, ukur baju di badan sendiri. Namun, sedarkah kita seandainya mereka berhenti daripada menyewa rumah, berhenti daripada menggunakan kenderaan, nescaya kesannya akan menjadi lebih buruk.
Selain itu, langkah sesetengah majikan yang mengurangkan bilangan pekerja bagi mendepani masalah ekonomi global pasca COVID-19 juga memburukkan lagi keadaan. Kadar pengangguran di negara kita semakin meningkat. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pengangguran dalam negara berada di paras tertinggi pada September 2022 dengan kadar 605,000 orang sejak pandemik COVID-19 melanda. Kerajaan mengambil serius masalah ini dengan pelbagai langkah diambil untuk mengatasi masalah ini. Persoalannya, seberapa efektifkah langkah itu dalam memastikan nasib anak muda terus terbina? Hadirin yang dikasihi, cetusan minda saya yang ketiga, gaji minimum tidak setara dengan taraf pendidikan masyarakat. Ayo kita jengah nasib graduan dari sektor kemahiran di mana gaji yang ditawarkan adalah tidak setimpal dengan kebolehan atau kemahiran yang mereka miliki. Gaji pekerja berkemahiran di Malaysia didakwa ketinggalan 2 kali ganda berbanding negara-negara membangun lain meskipun memiliki sijil kemahiran yang sama. Menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Muhammad Rizal Hassan, ketetapan gaji minimum sebanyak RM1,500 Malaysia terlalu rendah buat mereka yang memiliki sijil kemahiran Malaysia SKM. Buktinya, mereka yang bekerja di Singapura ditawarkan gaji 2 kali ganda dari jumlah yang mereka bekerja di Malaysia, walaupun hakikatnya kedua-duanya memiliki taraf sijil yang sama. Hadirin, konklusinya, rintihan anak muda perlu didengari demi memastikan nasib mereka terus terbina. Anak muda merupakan aset yang tidak ternilai kepada negara. Potensi mereka perlu diginap agar mampu menyumbang kepada pemodenan negara. Walau apapun dasar yang ingin dilakukan kerajaan, rintihan dan pendapat anak muda perlulah kita dengar, kerana kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Untukmu anak muda, kuatkanlah semangat, kekallah berjuang dan sedarlah bahawa kita permata terpenting negara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.